Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Baik, kita akan sambung kita punya kisah Nabi Yusuf siri ke-13. InsyaAllah siri ke-14 atau ke-15 kita akan habislah. Macam Puan Juju cakap, lamanya cerita pasal Nabi Yusuf. Memang lama sebab dia satu surah. Satu surah. Memang kisah pasal Nabi Yusuf. Lepas ni mungkin kita akan bawa cerita Nabi lain pula ya insyaAllah. Baik, kita akan mulakan bacaan kita pada ayat 71 sehinggalah ayat 77. Boleh? Saya mulakan dulu. Tak ada lelaki yang dalam ni yang boleh ikut saya baca. Okey, tak apalah. Kalau gitu, siapa volunteer nak baca terjemahan dia? Yang baca terjemahan. Biasa Puan Hamimah. Ni kita bagi ustazah-ustazah yang lain pula ni. Boleh? Ada volunteer nak baca terjemahan? Okey, tak apalah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم. Baik, saya ingin menjemput volunteer untuk membacakan terjemahan. Ada volunteer nak baca terjemahan? Daripada ayat nombor 71 ada? Ada volunteer nak baca? Okey, tak apa. Kemudian saya akan bacakan terjemahan dia. Ayat yang ke-71. Maka mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang berduduk itu. Apa benda kamu yang kehilangan? Ayat 72. Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi, yakni benda-benda makanan seberat muatan seekor unta dan akulah yang menjamin pemberian itu. Ayat 73. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia
mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini. Dan kami pula bukanlah pencuri. Ayat 74. Orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Ayat 75. Mereka menjawab, balasannya, sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah yang sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Ayat 76. Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya, yakni Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan, kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Ayat 77. Mereka berkata, kalau dia mencuri, maka yakni tidaklah pelik kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Yakni mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakannya kepada mereka sambil berkata dalam hati, kamulah yang lebih buruk keadaannya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu katakan itu. Baik, itulah yang dimaksudkan daripada ayat uh, 71 sehingga 79. Baik, kita revise balik kita punya penceritaan kita berkaitan tentang Nabi Yusuf, di mana ini adalah kedatangan kedua saudara mara ataupun adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam itu ke bumi Mesir. Itu dia dah balik ke Mesir, dah balik ke Palestin, minta keizinan Nabi Yaqub untuk membenarkan Bunyamin, kemudian mereka bawa Bunyamin tu pergi ke Mesir dan tiba-tiba cupak raja tu hilang. Cupak raja tu hilang. Maka timbullah mereka pun mencarilah. Dia cari, dia pun tanya mereka menteri ataupun pegawai kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu menuduh saudara mara Nabi Yusuf ini yang telah mencurinya. Jadi tapi itu yang saudara mara Nabi Yusuf tu bertanya, apa benda yang hilang? Apa benda yang hilang? Jadi sambungannya ayat yang ke-72, orang-orang menteri ataupun pegawai-pegawai Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan bahawa kami kehilangan cupak raja. Cawan, ada kata piala, ada kata cawan, okey. Dan sesiapa yang mengulangkannya akan diberikan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta dan akulah yang menjamin pemberian itu. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang 72 ini, di mana mereka beritahu hilang 70 cupak raja tu. Jadi yang menariknya kalau kita tengok kat sini kan, di mana ada kontrak muamalat di sini, ada kontrak muamalat di mana kalau kita menang ataupun berjaya mendapat menunaikan ataupun berhajati dipanggil upah ataupun upah terhadap apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh, saya kata, Puan Juju, boleh tak tolong Puan Juju, bukan semula. Saya kata, okey, siapa yang kat F54 ni, yang boleh tolong saya carikan, tolong carikan saya punya surat. Ni nak isi LPPT ni, tolong cari surat lantikan saya. Tak ada surat lantikan ni. Okey. Siapa dapat surat lantikan tu, saya jamin saya akan bagi dia mamasap. Mamasap tu mamasap tu. Okey, kambing. Jadi pun anda semua pun mencarilah. Tiba-tiba Puan Balkis, okey, Puan Balkis jumpa. Puan Balkis jumpa, maka saya pun sebab saya dah menjamin bahawa pemberian itu saya perlu buatkan. Itu yang kalau tempat kita biasanya orang panggil hadiah lah. Di mana kalau dia sebenarnya ada istilah muamalatnya yang tersendiri, di mana
Kita open, kemudian kita siapa jumpa dia dapat hadiah. Okey. Jadi itu adalah antara kontrak yang muamalat yang sering digunakan berkaitan tentang penjaminan. Sebagai contoh kalau macam kalau kita buat pinjaman kan, kalau macam saya pinjam pinjaman pendidikan dulu ada penjamin. Saya kalau nak masuk dulu saya nak belajar masuk UTM. Waktu saya nak ambil PhD dulu, saya kena cari 2 orang yang menjadi penjamin kepada diri saya. Takut saya tak bayar yuran agaknya kan. Okey, jadi saya memerlukan 2 orang penjamin. Ketika itu saya dah kahwin, jadi isteri saya lah jadi penjamin kan. Okey, maknanya yuran pengajar saya tu isteri saya lah yang menjaminnya kalau saya tak mampu nak bayar, dan kakak saya lah ketika itu menjadi penjamin kepada saya. Dan kontrak ini dia buat sampai sekarang ni pun ada konsep jaminan. Okey. Baik, kalau kita pergi ke ayat yang ke-73, okey. Maknanya ayat 73 itu menggambarkan bahawa saudara mara Nabi Yusuf alaihissalam ini datang ke Mesir untuk mengambil, untuk meminta bantuan. Tetapi mereka tidak melakukan pencuri sebab mereka adalah anak seorang Nabi, Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi mereka tidak mengaku mereka pencuri. Malah kalau kita tengok ayat 73, okey. 73 okey, 73. Okey. Qalu tallah. Okey, ini ayat yang bermaksud sumpah. Okey. Sumpah kan. Kalau macam kita ada 3 perkataan sumpah dalam Islam, iaitu wallahi. Biasa bersumpah tak? Wallahi. Lagi apa dia? Wallahi wabillahi watallahi. Macam ni kot eja ni. Saya salah eja ni. Okey. Okey, watallah. Okey, tak nampak ni. Sekejap saya tulis balik. Maknanya kita dalam Islam pun ada sumpah ni, di mana perkataan dia ialah itulah 3 perkataan. Wabillahi, watallahi, wallahi. Wallahi. Sekejap. Macam mana nak tulis ni? Okey, kejap. Dah hilang, nak tak tahu macam mana nak tulis. Okey. Okey. Wallah. Oh, tak boleh juga. Macam mana tak, saya pernah lupa dah. Tadi dah boleh tulis kan. Tiba-tiba potongan. Okey. Wallahi wabillahi. Okey. Watallahi. Okey. Inilah orang kata apa? Kita nak bersumpah. Okey. Betul lah kan ejaan ni. Okey. Inilah kita nak bersumpah, dan kita pun berhati-hatilah dengan bersumpah. Okey. Dan memang betul lah mereka bersumpah tu sebab mereka tidak mencuri, dan hatta Nabi Bunyamin sendiri pun tidak mengetahui barang itu berada di dalam kenderaannya. Okey. Sebab mereka datang atas tujuan yang baik, sebab tambahan lagi mereka ini keturunan yang baik-baik. Jadi okey, 74. Ayat 74 tu menteri tu bertanya, kalau betul kau mencuri, apa perlu yang kita lakukan? Mereka tanya balik hukuman dia. Okey, jadi keluarlah ayat yang ke-75. Mereka menjawab, balasannya, sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dia sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Maknanya ayat ini menunjukkan bahawa dah ada syariat pada zaman tersebut. Ayat 75 itu, di mana maka maksudnya ialah orang yang mencuri tu, dialah yang bertanggungjawab. Sama juga macam kita kan. Okey. Bila contohlah, okey, ada kawan kita kan, nauzubillah lah. Okey, ini sebagai contoh. Kawan-kawan kita yang ditangkap mencuri. Kita tahu kita tak tahu pun. Tiba-tiba kita pun kena bertanggungjawab. Tidak boleh dalam Islam. Orang yang mencuri itulah yang bertanggung jawab. Maknanya perbuatan orang lain itu tidak bersangkutan ataupun tidak jatuh kepada orang yang lain. Sebagai contoh, macam tadi itulah,
dia didapati bersalah mencuri, dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya. Itu yang maknanya telah ada syariat bukan telah ada, memang ada syariat pada zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Pada zaman Nabi Yaqub alaihissalam ini, seperti yang kita tahu, okey, ataupun zaman Nabi Yusuf alaihissalam ini, Allah masih lagi, wallahu alam, setakat ini kitab utama belum diturunkan lagi. Sebab kitab Taurat ataupun Taurah turun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi, mana dia orang dapat syariat ini? Okey, syariat ini berdasarkan suhuf. Suhuf yang diturunkan. Okey, betul tak ejaan dia? Suhuf. Okey, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ada suhuf. Suhuf ni maksudnya lembaran ajaran. Tapi dia tak sampai ke maqam kitab. Tapi dia ajaran ataupun kata garis panduan ataupun syariahnya. Syariatnya pada zaman tersebut. Sebagai contoh syariat yang lain ialah, okey, kalau kita ingat, kalau mula-mula kita belajar dulu, okey, mula-mula saya menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai 4 orang isteri. Okey, 4 orang isteri. Okey, dua orang isteri yang pertama ni, isteri pertama dan isteri kedua ialah adik-beradik. Adik-beradik. Okey, tak silap saya Laya dengan Laya dan apa seorang lagi nama isteri dia. Memang adik-beradik. Pada zaman tersebut, pada syariat pada zaman tersebut tidak menghalang mereka untuk berkahwin. Okey, tapi kalau zaman sekarang ni, kalau syariat kita tidak dibenarkan. Okey, namanya ialah Laya dan Rahil. Diorang adik-beradik Laya dan Rahil. Okey. Mereka adik-beradik. Pada syariah zaman tersebut dibenarkan. Okey, dibenarkan. Jadi tapi zaman sekarang ni jangan buat-buat Okey. Tidak boleh sebab syariat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, Allah telah menetapkan bahawa yang ini tidak boleh lagi diamalkan. Sebab apa? Mungkin ada hikmahnya lah. Dulu mungkin orangnya tak ramai, jadi dibenarkan. Tapi sekarang ni dah ramai Okey. Okey, manusia pun dah bertambah ramai. Sekarang ni ada berapa bilion manusia kat dunia ni kan? Okey. Itu berkaitan tentang ayat 75. Kalau kita pergi ayat yang seterusnya, ayat 76, okey, di mana mereka pun memeriksa lah. Nabi Yusuf alaihi salam memeriksa barangan ataupun kenderaan yang dinaiki oleh saudara-saudaranya. Dia keluar cari. Sebab mereka ni suspek kan. Bila suspek, dia pun check lah. Periksa. Bila periksa, Nabi Yusuf pun menjumpailah piala ataupun cupak tersebut daripada kenderaan Bunyamin. Adiknya sendiri. Sebenarnya tindakan tersebut dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang memasukkan cupak tersebut ke dalam kenderaan Nabi, kenderaan Bunyamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat, inilah hikmah yang Allah nak tunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam tidak boleh sewenang-wenangnya ambil Bunyamin itu. Okey? Bunyamin itu tiba-tiba dia nak ambil, tak boleh. Jadi dia perlukan sebab dan sebabnya. Sebab yang membolehkan Nabi Yusuf alaihissalam itu mengambil Bunyamin. Pada ketika ini Bunyamin dah tahu bahawa menteri ataupun ketua kepada pembenaran itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, itu yang dimaksudkan Allah telah menjayakan rancangan menyampaikan hajat Nabi Yusuf, iaitu nak Bunyamin itu, yakni adik kandungnya seibu sebapa untuk tinggal dengannya. Okey, jadi tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Mungkin syariat undang-undang pada zaman di Mesir lain. Tetapi kalau kita melihat ayat 75 tadi itu, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam dah menyatakan bahawa kalau dia curi, dialah yang ambil, yang perlu bertanggungjawab. Jadi inilah yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam itu mengambil
adiknya iaitu Bunyamin itu untuk tinggal bersamanya atas sebab dia bersalah. Okey, mencuri cupak raja. Itulah hikmahnya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang daripada keluarganya, dibuang pergi ke telaga, kemudian diambil oleh panjang, perjalanan hidupnya panjang. Okey. Daripada Palestin, okey, kalau mungkin kita melihat dari segi bahasa kan. Bahasa, okey, mungkin Palestin bahasa dia lain. Di Mesir bahasanya lain. Sampaikan Nabi Yusuf alaihissalam itu boleh berbahasa Mesir. Maknanya dia lama dijaga oleh oleh uh, apa Al-Aziz, iaitu suami apa ni lah yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam ketika awal-awal dulu. Jadi itulah hikmahnya. Okey, jadi Allah lah angkat Nabi Yusuf alaihissalam daripada seorang yang dipenjara menjadi seorang perbendaharaan, dan kali ini adalah peluang Nabi Yusuf alaihissalam ini untuk mengambil adiknya itu, Bunyamin itu, keluar daripada saudara maranya yang lain. Mungkin antara hikmahnya ialah Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak mahu adik-adiknya itu dikhianati oleh saudara-saudaranya yang lain. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat yang ke-77. Yang ni menarik. Ayat 77 ini dia kata mereka berkata. Okey. Mereka berkata itu merujuk kepada siapa mereka berkata ni? Okey, dia merujuk kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Kalau dia mencuri, maka tidak peliklah kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Maknanya mereka menuduh Nabi Yusuf alaihissalam ini mencuri. Maknanya ada kisah yang tidak diceritakan. Maknanya mereka menuduh Nabi Yusuf alaihissalam itu mencuri. Betul lah. Dia pun tak tahu bahawa orang tersebut ialah Nabi Yusuf. Okey? Jadi mereka pun sempat lagi memburukkan saudaranya. Memburukkan saudaranya. Memburukkan saudaranya lah. Memburukkan Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin itu. Okey? Sebab mereka tak tahu bahawa menteri itu ialah Nabi Yusuf. Ada beberapa pendapat mengapa mereka menuduh Nabi Yusuf alaihissalam itu mencuri. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam pernah mencuri patung datuk dari jalur ibunya, kemudian menghancurkannya. Itu pendapat yang pertama. Tidak dinyatakan pendapat itu. Okey. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil, bibi ataupun penjaganya pernah mengalungkan patung kecil di bajunya. Kemudian mereka mengeluarkan dari balik bajunya. Nabi Yusuf tak tahu yang melakukan itu adalah hambanya. Tujuan hambanya berbuat demikian supaya Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggal bersamanya. Maknanya penjaga dia ataupun orang suruhan dia pun menyukai Nabi Yusuf. Jadi mereka itulah yang menunjukkan hikmah orang kata syariat pada zaman tersebut. Bila kau dituduh mencuri, kau kena tinggal dengan dia, duduk dengan dia, bertanggungjawab. Itulah hukum syariahnya. Kemudian pendapat yang ketiga, Nabi Yusuf ini suka mengambil makanan dari rumah kemudian membahagikan kepada fakir-fakir miskin. Ada 3 pandangan yang utama yang dicatatkan di dalam kitab kisah lengkap para Nabi dan Rasul ini. Ada 3 ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kemudian bila dah bercakap macam itu kan, Nabi Yusuf pun dia tersinggung. Okey, dia kalau kat sini dia kata jengkel lah, menjengkelkan lah. Okey, rasa macam orang kata awkward lah bila dia kata itu, sebab dia saudara maranya memburukkan dirinya. Kalau tidak kepada Nabi Yusuf, dia kepada orang lain lah. Sebab apa? Dia dah mengatakan bahawa Nabi Yusuf dulu pernah mencuri. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam ini telah lama mereka buang. Itulah hikmahnya. Okey. Allah Nabi Yusuf alaihissalam ini, kalau anda sendirilah kan, tiba-tiba ada orang menceritakan tentang anak anda tanpa dia tahu anda ialah ibunya ataupun ayahnya. Kita pun rasa macam menjengkelkan. Tersinggung lah kan. Okey. Seelok-eloknya saya percayalah
F54 ni tuan-tuan dan puan-puan semua jarang membawang ni. Alhamdulillah InsyaAllah. Betul ke? F54 kurang tak terlibat langsung lah dalam membawang ni kan? Betul? Okay, F54 ni saya percaya baik-baik kan. Okay, tanya pun tak jawab. Maksudnya setujulah tu. Tak apa? Dengan saya punya kata-kata tu. Okay, baik-baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Allah Nabi Yusuf alaihissalam dia katalah, okay, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Kerana apa? Kenapa apa yang dimaksudkan lebih buruk ni? Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan lebih buruk ni? Di mana? Ialah seperti yang kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam ini telah dibuang oleh adik-beradiknya. Kemudian selepas dibuang, adik-beradiknya menipu lagi ayahnya. Okay, beritahu dan ini dimakan oleh serigala dan sebagainya. Itulah. Dia berbalik kepada kisah yang kita bincang di awal-awal pertemuan kita berkaitan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya dia berkait. Okay, maknanya kalau kita nak tahu inilah hikmahnya kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu dihantar ataupun Allah takdirkannya ke negara Mesir supaya adik-beradiknya yang lain itu bertaubatlah, memberi ruang untuk adik-beradiknya untuk berubah. Jadi kita ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Okey, baik. Tak ada persoalan. Okey, Puan Juju ada lampirkan kehadiran. Jangan lupa isi borang kehadiran. Okey, jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini insya-Allah dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih ya puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Ustaz. Baik, jumpa lagi.